Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar tentang topik yang keempat dan kelima dalam bab kedua pasaran, iaitu perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Diminta kamu sediakan pen dan kertas untuk mencatat nota-nota penting. Untuk topik kali ini, iaitu topik perubahan kuantiti diminta dan juga perubahan permintaan, kita akan mempelajari beberapa subtopik. Yang pertama adalah subtopik perubahan kuantiti diminta, perubahan permintaan dan juga andaian ceteris paribus. Okey, untuk subtopik yang pertama adalah perubahan kuantiti diminta dan juga perubahan permintaan. Untuk perubahan kuantiti diminta, kita akan rujuk kepada barang itu sendiri, faktor dalam barang itu sendiri. Contohnya, sesuatu barang itu turun dan naik permintaannya apabila berlaku sebab dari segi harga. Jika harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun dan sebaliknya lah. Dan dia hanya merujuk kepada satu garis. Pergerakannya dalam satu baris sahaja. Dan juga dia ada dua kesan lah, iaitu pengembangan dan juga penguncupan. Pengembangan bermaksud permintaan tinggi dan penguncupan bermaksud permintaan itu rendah. Okey, yang kedua adalah perubahan permintaan. Perubahan permintaan bermaksud kita akan lihat faktor-faktor barang lain. Maksudnya apakah faktor-faktor sampingan yang menyebabkan suatu barang itu menurun permintaannya. Okey, dia ada beberapa sebab. Contohnya harga barang itu sendiri adalah tetap, tetapi dia berlaku perubahan dari segi 6 faktor harga barang lain tadi. Maksudnya 6 faktor bukan harga barang itu yang kita pelajari sebelum ini. Dan kita akan lihat dari segi dia ada pergerakan pertambahan permintaan, iaitu dia akan bergerak ke depan ataupun ke kanan. Dan juga kita ada pengurangan permintaan, iaitu apabila kelok itu bergerak garisnya ke belakang. Mari kita lihat pula kepada subtopik yang kedua dalam topik perubahan permintaan dan juga kuantiti diminta ini, iaitu perubahan permintaan. Kalau perubahan permintaan tadi saya dah terang yang perubahan permintaan ini merujuk kepada faktor-faktor lain selain pada barang itu sendiri. Okey, perubahan permintaan kita tengok apa sebab berlakunya perubahan kelok dari segi peningkatan dan juga pengembangan dan juga penurunan ini. Faktor yang pertama adalah jika kelok beralih ke atas, maksudnya permintaan meningkat, permintaan terhadap barang lain itu meningkat. Apa faktor dia? Yang pertama, cita rasa meningkat lah. Jadi permintaan akan meningkat. Harga barang dan lain-lain kamu boleh tengok sendiri. Dan faktor kenapa kelok beralih ke kiri ataupun ke bawah, kenapa permintaan terhadap barang lain itu menurun? Kerana cita rasa yang kurang menggalakkan dah, dan harga barang itu, barang pengganti turun, harga barang penggenak naik, kamu boleh tengok kat bawah lah. Dan banyak lagi lah, ataupun pendapatan menurun dan sebagainya. Topik yang ketiga adalah andaian ceteris paribus. Andaian ceteris paribus mengatakan bahawa apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun dan sebaliknya. Maksudnya andaian ceteris paribus ini boleh digunakan selagi tidak melanggar syarat-syarat tertentu. Apakah syarat tersebut? Andaian ini mengatakan bahawa syaratnya adalah kesan perubahan atau satu atau beberapa pembeli ubah sementara pembeli ubah lain tetap. Pembeli ubah ni apa? Pembeli ubah ini merujuk kepada faktor-faktor barang lain tadi, iaitu faktor cita rasa, faktor harga barang lain, harga barang pengganti, harga barang pengenak, jangkaan masa depan. Okey, faktor-faktor ini tidak berubah. Maksudnya satu atau dua je berubah, yang lain tetap. Selagi benda itu dipegang, kita boleh menggunakan andaian ceteris paribus untuk menilai permintaan, iaitu apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun dan juga sebaliknya. Dan andaian ini mengatakan juga selagi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi tidak dilanggar, kelok permintaan akan tetap berkadar songsang ataupun berkadar negatif. Kesimpulannya pada hari ini kelas, kita telah mempelajari 3 subtopik utama, iaitu perubahan kuantiti diminta. Kita lihat kepada kenapa suatu barang itu berubah permintaannya, menurun atau meningkat. Dan kita juga lihat kepada subtopik perubahan permintaan. Kenapa suatu barang itu menurun dan meningkat, kita lihat dari segi faktor-faktor luar, bukannya pada faktor barang itu, tapi pada faktor-faktor lain, contohnya cita rasa dan juga pendapatan. Dan juga kita lihat kepada andaian ceteris paribus, iaitu suatu barang itu apabila harganya meningkat, permintaannya akan menurun, kuantiti diminta akan menurun. Dan maksudnya kita boleh pegang pada andaian ini selagi ada syarat, iaitu perubahan satu atau beberapa pembeli ubah lain, manakala pembeli ubah lain adalah tetap.